Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi kelas kita pada hari ini dengan subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik 1.4 berkaitan dengan penggunaan alat-alat pengukuran, kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Tapi untuk hari ini cikgu akan terangkan dulu pada kamu apakah alat-alat yang digunakan untuk mengukur bahan yang berada di dalam makmal. Okey. Yang pertama dulu, alat pengukuran itu digunakan semasa kita melaksanakan eksperimen di dalam makmal. Okey. Kita perlu memastikan alat pengukur yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Maksudnya, apa sahaja bahan yang kita ukur, sama ada panjang ke, jisim ke, masa, suhu ataupun arus elektrik, kita perlu gunakan alat pengukuran yang betul dengan tujuan untuk mendapat data yang lebih tepat dan juga jitu. Okey, begitu pada perkara pertama yang kamu kena tahu adalah maksud kejituan. Apakah yang dimaksud dengan kejituan? Kalau kamu tengok dalam gambar rajah yang cikgu sediakan di sini, semua ketiga anak panah ini mengena pada sasaran yang hampir sama. Tempat yang paling tepat sekali di mana? Di tengah-tengah ni. Okey, di tengah-tengah ni adalah kawasan yang paling tepat. Tetapi ketiga-tiganya menghampiri bacaan yang paling tepat itu. Itu dimaksudkan dengan kejituan. Okey, kejituan ialah kebolehan alat pengukuran untuk mendapatkan bacaan yang hampir dekat dengan jawapan yang betul, ataupun dia dekat-dekat dan nak kena dengan bacaan yang tepat tersebut. So itu namanya jitu. Okey, katakan bacaan yang paling tepat itu adalah 1.25, tapi murid A mungkin mendapat 1.24. Okey, murid B mendapat 1.26, tapi murid C mendapat 0.8. Jadi antara ketiga-tiga murid tersebut, murid C itu adalah yang paling kurang jitu. Okey, murid A dengan murid B mendapat keputusan yang paling jitu kerana jawapan yang dia dapat itu hampir dengan jawapan yang tepat, jawapan yang sebenar. So itu dimaksudkan dengan kejituan. Kita pergi ke kedua, itu kepersisan. Persis. Apa maksud kepersisan? Cuba kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni. Okey, yang tepat-tepatnya di sini. Ini data yang paling tepat. Tapi semua eksperimen yang kawan-kawan kamu buat, orang A, B, C, D, E, dia mendapat jawapan yang hampir sama, walaupun jauh daripada jawapan yang sebenar. So itu dipanggil sebagai kepersisan. Okey? Kepersisan ialah kebolehan alat pengukur memberi bacaan yang hampir sama. Bacaan hampir sama apabila diulang berulang-ulang kali. Contoh, katakan kamu guna pembaris A. Pembaris A itu memberi bacaan yang sama untuk ketiga-tiga kali ulangan yang dia buat. Okey, bermaksud dia mencapai kepersisan. Jawapan itu tak tentu betul, tak tentu tepat, tetapi dia persis kerana semua bacaan yang dia buat semuanya mendapat bacaan yang hampir sama. Okay, tapi belum tentu betul ya. So, itu namanya kepersisan. Dan yang terakhir adalah kepekaan. Kepekaan adalah satu keadaan di mana alat pengukuran itu dapat mengesan perubahan kecil pada sesuatu itu dengan kuantiti yang diukur. Maksudnya, katakan objek A dengan objek A kita ubah dia punya ketebalan. Okay, maksudnya sikit saja berlaku perubahan pun yang kita ubah pada kuantiti itu, alat tersebut boleh baca perubahan tersebut. So itu namanya kepekaan. Okey, maksudnya dia dapat kesan lah benda tu. Walaupun kuantiti yang kita ukur tu yang berubah tu hanya 0.01, tetapi alat tersebut dapat ukur 0.01 yang berubah tadi tu.
Itu bermaksud alat tersebut mempunyai kepekaan yang tinggi. Okey, penggunaan alat pengukur dengan betul. So, kenapa kita kena ukur dengan betul? Supaya bacaan yang kita dapat adalah bacaan yang jitu, persis dan mempunyai kepekaan yang tinggi. Okay. Next one, untuk mengukur panjang, untuk mengukur jisim, untuk mengukur masa, suhu dan juga arus elektrik serta isi padu air. So, ini adalah apa yang kamu akan belajar pada hari ini. Okay. Macam mana cikgu dah terangkan pada kamu sebelum ni dalam tajuk kuantiti fizik, panjang disukat dengan menggunakan dua radas. Iaitu yang pertama kita boleh guna pembaris meter. Dan yang kedua kita boleh ukur dengan menggunakan pita pengukur. Okay. Alright, so tunjuk kat sini. Ini gambar rajanya. Mengukur panjang, so ini adalah pita pengukur. Ini adalah pembaris meter. Okay. Panjang ialah jarak di antara dua titik. Contoh cikgu bagi pada kamu. Cikgu ada satu titik di sini. Cikgu ada satu lagi titik di sini. Jarak di antara ini dengan ini, alamak saya ingat pula. Itu dipanggil sebagai panjang. Okay. Panjang disukat dalam unit meter dan boleh juga disukat dalam unit milimeter, sentimeter atau kilometer. Tetapi untuk unit SI untuk panjang adalah meter. Okay, next one. Okay, ni cara nak baca. Cikgu pasti kamu dah tahu dah. Sebab kamu dah pernah belajar masa berada di dalam sekolah rendah lagi. So, ini adalah cara kita membaca bacaan pada pembaris. Okay. So, kedudukan mata yang paling tepat adalah kedudukan mata yang paling tengah. Okay. Yang di hujung dan hujung ni adalah kedudukan mata yang salah. Yang paling tepat adalah kawasan yang tengah ini, kedudukan mata paling tengah. Okay. Kenapa mata kena berada di tengah-tengah bahagian tu? Dengan tujuan untuk mengelakkan satu jenis ralat yang kita panggil sebagai ralat paralaks. Okey, kita tengok apa dia yang dimaksudkan dengan ralat paralaks. Okey, semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah berserenjang. Ini jawapan yang paling tepat. Berserenjang. Maksudnya ini dia mesti berada satu garis dengan bacaan yang kamu nak baca tu. Okey, dengan tujuan untuk mengelakkan ralat paralaks. Ralat paralaks disebabkan oleh kedudukan mata yang tidak betul semasa kita mengambil bacaan. Bermaksud, kalau kedudukan mata kamu di sini, di tanda X ni. Bila mata kamu duduk dekat tempat X, dua-dua X ni, maka dia akan menyebabkan ralat paralaks. Jadi, untuk elakkan ralat paralaks adalah dengan cara kedudukan mata kamu mesti berserenjang dengan bacaan yang kamu nak baca ini. Okey? Okey, ini pula adalah radas yang digunakan untuk mengukur jisim. Seperti mana cikgu dah beritahu hari itu, ada 3 radas yang kita boleh pakai. Yang pertama adalah neraca. Ini neraca tuas. Ini adalah neraca dialog. Dan satu lagi neraca iaitu neraca elektronik. Okey. Jisim satu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Lagi besar suatu objek, lagi banyak kuantiti jirim di dalam dia. Okey, unit SI untuk jisim ialah kilogram. Tapi kita juga boleh menyukat jisim dalam unit gram dan miligram. Okay. Contoh alat pengukuran jisim yang digunakan pada zaman dulu adalah dacing. So, ini adalah contohnya. Zaman sekarang tak pakai dacing dah. Okey, zaman dulu saja orang pakai dacing. Kenapa tak pakai? Cuba beritahu reason kat cikgu. Kenapa orang dulu pakai dacing tapi orang sekarang tak pakai dacing dah? Kerana bacaan dacing itu adalah bacaan yang dia hanya anggaran saja. Untuk mengukur dengan tepat, so kita kena guna radas yang tepat, iaitu neraca tuas dan juga neraca tiga alur. Okay. Alright, next one is mengukur masa. Cikgu pasti kamu pernah guna jam ini. Jam ni namanya adalah jam ranting. Okay. Unit SI bagi masa ialah saat. Tapi kita boleh juga menyukat masa dalam unit minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya.
saat dah. Saat, minit, jam, hari. Okey. So ini adalah jam randik yang kita boleh pakai. Alright. Dan yang bukan terakhir lagi. Seterusnya adalah untuk menunjukkan arus elektrik. So apa nama radar yang kita boleh pakai ni? Okay, cikgu dah beritahu kamu sebelum ni. So ini adalah radar yang digunakan untuk mengukur arus elektrik yang kita panggil sebagai ammeter. Okay, ammeter diguna untuk menunjukkan arus elektrik yang ada di dalam liter. Okay. Alright, next. Ini adalah contoh-contoh ralat. Bagaimana cikgu dah terang? Dia ada ralat paralaks kan? So, ralat paralaks adalah ralat rawak. Okay? Yang disebabkan oleh kesalahan tukang baca. So, itu namanya ralat rawak. Tapi kalau ralat sistematik yang disebabkan oleh kesalahan pada alat radas tersebut. Inilah contohnya. Ini adalah ammeter. Ammeter ni, kalau kamu tengok betul-betul, kedudukan anak panah dia ni berada selepas daripada kosong. Kalau berada selepas daripada kosong, ralat ini kita panggil sebagai ralat sifar positif. Lepas is positif. Kalau dia kurang daripada kosong, ini adalah ralat sifar negatif. Lebih daripada kosong is positif. Okey? Kurang daripada kosong is negatif. Yang tu kamu kena ingat. Okey? So, ingat balik, ralat sistematik disebabkan oleh kesalahan pada alat radas. Ralat rawak ialah kesalahan yang disebabkan oleh si pembaca. Contoh ralat rawak adalah ralat paralaks. Mata kita duduk tempat yang salah, maksudnya itu adalah ralat rawak. Jenisnya adalah ralat rawak. Nama ralat itu adalah ralat paralaks. Okey? Ataupun ni contoh ralat paralaks ni. Garis dah betul tetapi kadang-kadang cerminnya salah. Iaitu anti paralaks itu yang apa? Cermin yang digunakan adalah cermin yang anti paralaks. Itu dengan tujuan untuk mengelakkan ralat paralaks. So ini terbaiklah. Okey, dan yang terakhir adalah untuk menyukat isi padu air. Okey, macam cikgu dah pernah terang sebelum ni, ada 3 radas yang kita boleh pakai untuk menyukat isi padu air. Yang pertama, kita boleh guna silinder penyukat seperti dalam gambar radah ini. Yang kedua adalah burette dan yang ketiga adalah pipette. Pipette menyukat isi padu dalam kuantiti yang tetap, iaitu 25 ml. Burette boleh mengukur isi padu dengan tepat, manakala silinder penyukat adalah bertujuan untuk menyukat isi padu. Okey, so kedudukan mata yang mana yang betul? So, kalau kamu tengok dalam gambar raja ni, so cikgu lukis kat kamu. Okay, kalau kamu tengok dalam gambar raja ni, kamu akan nampak ada lengkungan. Okay, kat mana nak baca? Okey, nak baca yang atas ni ke? Atau nak baca yang bawah ni? Okey, yang satu. So, cikgu nak kamu ingat sampai bila-bila. Bila praktikal di dalam kelas pun kamu kena ingat benda ni. Okay, kalau lengkungan dia lengkungan ke bawah, cari yang paling bawah. Okey, atas salah. Faham? Kalau dia adalah mercury. Mercury kamu akan nampak dia melengkung ke atas. Okey, sekarang bagi tahu cikgu nak baca yang mana? Yang bawah atau yang atas? Yang mana? Yes, baca yang atas. Jangan baca yang bawah. Maksudnya kamu kena cari lengkung. Kalau lengkung ke atas, baca atas. Kalau lengkung ke bawah, baca yang paling bawah. Faham? Okey. So, menyukat isi padu kena betul. Okey, next one. Apa dia kata? Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu air dan ralat paralaks berlaku apabila mata kita tidak berserenjang dengan skala bacaan. So, itu adalah bagaimana kita nak menyukat isi padu air. Alright, daripada apa cikgu dah terangkan tadi, ke semua alat radas yang cikgu dah terangkan tadi itu,
merupakan radas yang digunakan di dalam makmal dengan tujuan untuk menyukat panjang, jisim, suhu, masa, arus elektrik dan juga isi padu. Okey. Jadi selepas ini, cikgu nak kamu semua buat aktiviti yang ada di dalam buku teks. Okey?